Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dalam media sosial ini di dataran kemerdekaan Shah Alam. Cuaca mendung, macam nak hujan. Sementara menunggu tidak ada hujan ataupun terus hujan, mari kita berkongsi sedikit perkongsian pada minggu ini. Pagi ini kami nak berkongsi satu tajuk peribahasa lagi yang sangat sesuai, sangat relevan suasana sekarang selepas pilihan raya. Saudara-saudari rakan media sosial yang kami raikan setiap minggu, semoga tidak jemu. Peribahasa kali ini adalah sudah jatuh ditimpa tangga. Maksudnya, bagaimana seseorang menerima ujian demi ujian, malapetaka demi malapetaka, kesusahan demi kesusahan silih berganti, tidak putus-putus. Apabila kesenangan yang dicarinya dibalas dengan kesusahan, apabila seorang yang disandarnya ataupun sesuatu yang diharapnya tidak menjadi seperti dirancang. Jadi berlaku sebaliknya, malah kesusahan yang dihadapinya. Jadi tangga yang diharapnya akan membantu dia menyelesaikan masalahnya tidak berlaku seperti itu, malah tangga itulah yang telah menghimpapnya setelah jatuh dan akibat tangga yang itu. Saudara-saudari rakan media sosial, peribahasa ni biasa dengar. Dialah pasal keluarga malang lah. Keluarga yang malang, seseorang yang tidak bernasib baik. Misalnya seorang suami apabila telah dibuang kerja, tidak ada lagi pendapatan, menyara isteri dan anak-anaknya, ditinggalkan pula oleh isterinya. Tidak sebab isteri tak sanggup, susah. Ataupun seorang isteri apabila sudah sakit ataupun menjaga anak sakit yang terlantar, ditinggal suami pula. Suami kahwin lain, tak mahu bersama, susah. Itulah anak susah, ditinggal suami. Begitulah kesusahan silih berganti. Sebenarnya peribahasa ini bukan pasal kesusahan. Dia adalah bagaimana kita belajar dari kejadian yang berlaku atas diri. Bagaimana kita jatuh dan ditimpa tangga. Kita harus belajar supaya tidak lagi jatuh. Tapi kalau asyik jatuh ditimpa tangga, tiap kali jatuh ditimpa tangga, sebenarnya kita gagal memanfaatkan pengalaman itu, gagal belajar dari kesilapan itu, gagal belajar daripada petunjuk yang diberi Tuhan. Saudara-saudari sekalian, kita kena ingat setiap kejayaan, kecemerlangan mesti bersama dilalui dengan kesusahan. Tidak ada orang berjaya dalam zon selesa. Orang berjaya dalam zon kesulitan, zon bahaya, zon merah kata orang. Barulah dapat mengecapi kejayaan itu. Tidak ada jalan mudah untuk berjaya. Kita sentiasa memberi teladan, mencari sempadan. Bagaimana orang silap, bagaimana gagal dalam hidupnya. Peribahasa ini juga bukan pasal nasib malang. Dia mengingatkan kita supaya sentiasa berhati-hati, belajar daripada kesilapan. Tidak ada malang seseorang manusia, tidak ada kegagalan, no failure. Only feedback. Dan satu lagi, present always perfect. Kita mesti belajar, mesti berupaya reframing segala kesusahan menjadi satu sudut pandang yang lebih baik. Tidak ada yang Tuhan bagi kita ni sesuatu yang tidak baik selain daripada yang terbaik untuk kita. Biasalah kita dengar kisah pesakit apabila terpaksa naik tangga, lift rosak, mengamuk-ngamuk, naik tangga. Padahal dia lupa naik tangga tu adalah riadah, baik untuk kardiovaskularnya. Naik tangga itu menyebabkan dia lebih sihat. Asyik naik lift je, doktor ramai naik tangga, tak ada guna lift pun. Dia terlupa juga bagaimana hospital yang besar berbilion-milion itu yang membantu dia lebih sihat. Hanya setakat lift menyebabkan dia mengamuk-ngamuk. Dia tidak pernah berjaya melihat dari sudut pandang yang lain. Saudara-saudara sekalian, satu lagi, peribahasa ni bukan nasib malang. Dia adalah bagaimana kita fleksibel, anjal. Kita mesti berupaya berfikir cara lain, seterusnya bertindak cara lain. Kalau tidak, berfikiran sama, bertindak cara yang sama, itulah keputusan yang kita hadapi. Tiap kali pilihan raya, contohnya lah, itulah cara kita, itulah pendekatan kita mengata orang, itulah keputusan yang kita dapat. Mengapa kita masih lagi berfikir cara macam tu? Zaman dah berubah. Saya nak share peribahasa ni pasal parti keramat saya lah, parti UMNO. UMNO ni terlalu lama. Dia macam dah
sesuatu yang sangat nostalgic lah. UMNO ni dah banyak kali jatuh dah banyak pengalaman yang telah dilalui, macam-macam. Terus saya cakap lah, orang cuba menghancurkan UMNO ni. Tapi kita masih lagi berfikir, bertindak cara lama. Saudara-saudari sekalian, UMNO ini pada PRU 13, kita berjaya mendapat 133 kursi. Kita terus menjalankan kerja kita. Pada PRU 14, merosot 79 kursi yang menyebabkan presidennya meletak jawatan. Pada PRU 15, kita hanya dapat 30 kursi. Lagi jatuh, henyak lagi. Adakah kita belajar daripada kesilapan ini? Kita terus membanggakan kerjaan kita. Kita terus mencerita kisah-kisah baik kita. Kita gagal melihat apa kesilapan kita. Yang terbaru, pilihan raya negeri 2023, 6 ke negeri, kita hanya dapat 14 kursi dari 240 di pertandingan. Soal kita tidak bertanding semua, soal lain. Tapi begitulah UMNO dilihat oleh pengundi. Hanya mampu 14 kursi je. Malah di negeri kita tidak menang langsung. Saya nak beri satu persoalan. Masihkah UMNO ni boleh lagi ada pada PRU 16 akan datang? Saudara-saudara sekalian, UMNO ni sekian lama telah dihentak, dihina. Apa yang tak ada pada UMNO ni yang tidak baik. Bagaimana orang cuba memadam segala kebaikan UMNO ini. Kleptokrasi, rasuah, kluster mahkamah, apa lagi? Satu persepsi buruk yang telah berjaya dibina oleh DAP dan PKR selama ini. Tapi kita masih tidak mau berubah. Kita berkawan dengan mereka pula sekarang. Jadi saudara-saudari sekalian, saya nak sebutlah, nak marah-marahlah. Pemimpinnya, hala tujunya harus berubah. Kita harus menggunakan pendekatan baru yang lebih sesuai dengan orang muda. Kalau tidak, seperti saya cakap tadi lah, UMNO akan terus dihentak, ditimpa, dihempap, dilanyak, ditimbus dan ditanam pada PRU yang ke-16 ini. Saya masih ingat cerita The Rocks tahun 1996, lama dah tu. Dah 30 tahun dah. The Rocks lakonan Nicolas Cage bersama Sean Connery. Bagaimana Nicolas Cage sebagai doktor pakar kimia, Stanley Goodspeed, menyelamatkan sekumpulan banduan daripada ditahan, dijadikan tahanan oleh satu kumpulan penjahat. Tapi bila yang boleh membantu mereka seorang penjahat juga. Apabila semua misi accomplish, orang bertanya mana Sean Connery itu yang menolong dia menyelamatkan banduan tu. Kata Nicolas Cage ini adalah dia telah vaporize. Vaporize tu hilang. Saya takut UMNO hilang nanti ni pada PRU 16 kalau tidak belajar jatuh itu. Tidak belajar dihimpap tangga sekian lama banyak kalinya. Semoga minta maaf lah, semoga sedikit faedah memberi kebaikan kepada kita semua. Darling, ada apa-apa nak cakap? Di sini kami ambil kesempatan untuk mengucapkan happy birthday untuk Datuk Zainal Abidin Sakom. Ya. Semoga sihat, berbahagia selalu. Betul. Happy birthday Datuk. Selamat hari jadi. Semoga sihat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.